Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid Ustaz. Ustaz mendoakan kamu dan keluarga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat hendaknya ya. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari tajuk akidah, iaitu beriman dengan hari akhirat. Okey, baik. Kita tengok dulu gambar ini. Okay, ini merupakan gambar di mana situasi berlakunya musibah banjir. Rumah mereka ini dinaiki air dan juga berlakunya gempa bumi. Jadi mereka ini telah mengalami musibah lah. Berlakunya banjir di taman perumahan mereka dan juga gempa bumi dan juga tsunami. Jadi kena ingat ya. Semua ini merupakan tanda-tanda kecil hari apa? Tanda-tanda kecil hari kiamat. Kiamat itu pasti akan berlaku. Ya murid-murid. Yang ini muka 80. Okey, baik. Apakah itu hari akhirat? Hari akhirat bermaksudnya apa? Hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia akan dibangkitkan. Jadi hari akhirat ni maksudnya apa? Suatu hari di mana semua makhluk akan hancur. Termasuklah manusia, gunung ganang, haiwan, tumbuhan, semuanya akan hancur. Dan lepas semuanya akan dimatikan dan Allah akan menghidupkan semua makhluk. Allah akan bangkitkan semula semua makhluk. Okey, jadi kita sebagai seorang Islam, kita wajib beriman dengan hari akhirat ataupun beriman dengan hari kiamat. Okey, ingat ya, rukun iman yang kelima adalah beriman dengan hari akhirat. Jadi kita ni sebagai seorang Islam perlulah wajib beriman dengan hari akhirat ya. Jadi di dalam Al-Quran Allah pun ada sebut, Allah ada berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Surah Al-Hajj ayat yang pertama. Apa maksudnya? Wahai semua manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Jadi apa? Dalam Al-Quran pun Allah dah sebut dah. Kita sebagai orang Islam, semua manusia perlu bertakwa kepada Allah. Kerana apa? Suatu hari nanti tak tahu bila seluruh alam ini akan digoncangkan, yang dinamakan hari kiamat. Ya? Okey, baik. Jadi, seterusnya. Okey, yang ni. Ada dialog situasi ustaz dia dengan muridnya. Okey, yang pertama, dia tanya, Ustaz, perkara yang berlaku ini sangat menginsafkan. Betapa Allah Maha Berkuasa menciptakan sesuatu, kemudian memusnahkannya. Kemudian apa nombor 2? Betul Hakim, sampai masa semuanya akan musnah. Termasuklah manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang dan sebagainya. Maka berlakulah hari akhirat. Jadi semua ini pasti akan musnah, akan hancur semasa hari kiamat. Manusia ke, haiwan ke, gunung ganang ke, tumbuh-tumbuhan je, semua akan hancur pada hari kiamat. Dan sebagai seorang Islam, kita wajib beriman dengan hari akhirat. Kerana apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Surah Baqarah ayat yang ke-177. Maksudnya apa? Tetapi kebaikan itu ialah beriman seseorang kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, segala kitab dan seluruh para nabi. Jadi kat sini Allah telah memerintahkan kepada manusia, kepada umatnya supaya apa? Supaya berimanlah dengan hari akhirat. Okey, baik. Ingat yang murid-murid, hari akhirat ni dia terdapat 5 peringkat. Okey, terdapat ni. Ada 5 peringkat hari akhirat. Ada berapa murid-murid?
Ada 5 peringkat hari akhirat. Yang pertama apa? Peringkat pertama, kehancuran alam. Hari akhirat itu, hari kiamat itu akan berlaku apabila mula-mulanya hancurnya alam. Allah akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala sehingga berlakunya kehancuran seluruh bumi. Planet-planet, gunung ganang semuanya akan hancur. Selepas itu, pergi pula peringkat yang kedua. Okey, selepas semua makhluk yang mati, makhluk itu akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga apa? Lepas dah makhluk itu semua dihidupkan, manusia, haiwan dah dihidupkan, semuanya akan berkumpul. Akan berhimpun di perhimpunan yang bertempat di padang mahsyar. Semua akan berhimpun. Ustaz, kamu semua, ibu ayah kamu dan seluruhlah akan berhimpun di padang mahsyar. Untuk apa kita berhimpun tu? Untuk suka-suka? Tidak. Peringkat yang keempat apa? Di situlah nanti kita akan dikira, akan dihitung amalan kita. Kita berkumpul, kita berhimpun di padang mahsyar, kita akan dihitung amalan kita semua. Yang kelima apa? Lepas dah dihitung tu, Allah akan tengok pahala dosa dia. Allah akan tengok pahala dosa dia. Akhirnya apa penghujungnya? Peringkat yang kelima. Peringkat kelima, syurga dan neraka. Yang di mana balasan syurga kepada mereka yang soleh dan azab neraka bagi mereka yang melakukan kejahatan ketika di dunia. Na'udzubillah. Ingat, matlamat hidup kita di dunia ini adalah untuk menuju ke syurga jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang neraka. Jadi kita sebagai hamba Allah ini perlulah berazam, bertekad melakukan amal soleh supaya kita insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dia ada 5 peringkat hari akhirat tadi apa? Yang pertama, kehancuran alam. Yang kedua apa? Peristiwa kebangkitan semua makhluk. Yang ketiga apa? Perhimpunan di padang mahsyar. Semua makhluk akan berkumpul. Peringkat keempat apa? Perhitungan amalan semua manusia. Dan yang kelima, syurga dan neraka. Peringkat yang kelima. Jadi ada 5 lah peringkat hari akhirat. Jadi apa? Di sini kesimpulannya adalah kita sebagai seorang Islam pula percaya, beriman dengan hari akhirat, yang di mana hari kiamat itu, padang mahsyar itu pasti akan berlaku dan ianya wujud. Dan kita perlu beriman kerana apa? Beriman dengan hari akhirat merupakan rukun iman yang ke-5. Jadi kita sebagai seorang Islam wajiblah percaya akan perkara itu. Dan kita sama-samalah sentiasa memperbaiki diri, memperbaiki amal ibadah kita supaya di pengakhiran hidup kita, insya-Allah kita semua akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Okay. Sampai di sini sahaja kelas kita. Dan jangan lupa siapkan tugasan ya. Ustaz doakan kita semua akan sentiasa diberkati oleh Allah dan dilindungi daripada segala penyakit. Termasuklah penyakit COVID-19. Sekian itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.